Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu semula dan kita seperti biasa di malam Isnin di Segambut. Walaupun ada keterbatasan atau penjarakan sosial, kita teruskan dengan acara dan kita mulakan dengan selawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat wa bitta'i babi ya sari sayyidina wa maulana Muhammad danil muqtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat wa alil abrar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa iqali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimush shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kalau apa yang engkau suka serukan kepada mereka, wahai Muhammad, sesuatu yang berfaedah yang sudah didapati dan satu perjalanan yang sederhana yang tidak begitu jauh, nescaya mereka golongan munafik itu akan mengikutmu. Tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Dan mereka akan bersumpah dengan Allah dengan berkata, kalau kami sanggup, tentulah kami akan pergi bersama kamu. Dengan sumpah dusta itu, mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta tentang tidak sanggup mengikutmu. Untuk tujuan hari ini, saya berpandukan Buya Hamka, tafsir yang pernah saya sebut sebelum ini, iaitu tafsir Al-Azhar yang disiapkan oleh Buya Hamka semasa beliau dipenjarakan oleh Soekarno atas tuduhan percobaan kudeta atau membunuh, yang juga melibatkan pada masa itu nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia. Tentunya sekarang kita tahu fitnah, tetapi sosok Hamka ini kesederhanaannya sehingga memaafkan di antara pengarang kiri kelompok Kelekra yang menghebahkan berita tersebut. Pramudia Anantatur pun dihadir masa perkahwinan anaknya, dan pengkebumian Allahyarham Soekarno, Presiden Indonesia itu diimamkan jenazahnya oleh Hamka. Tetapi dalam mengupas surah At-Taubah ayat 42 ini menunjukkan suatu sikap
menurut Hamka, orang yang mencari alasan dalih untuk tidak maju dalam peperangan. Ini kisah dalam perang Tabuk di mana alasan diberikan jauh dan sebagainya, ya. Puluhan ribu ikut serta Rasul, tapi ratusan atau mungkin kurang itu mencari alasan dengan mengatakan ada sukar. Ini sifat-sifat orang yang munafik yang tidak bersedia. Senang, ada habuan, maju. Kalau nampak sukar sedikit, dia bagi alasan tidak boleh bersama dan sebagainya. Dan ini pengalaman yang disebut untuk membaca apa yang disebut oleh Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama besar rantau Melayu. Sebab itu seruan jihad ke Tabuk mereka pandang suatu perbuatan yang amat sulit, jauh dan sukar. Maka segala kesulitan dan kesukaran itu mereka jadikan alasan untuk tidak pergi. Tetapi bila tentera Islam itu kembali dari peperangan dan berhasil, mereka akan bersumpah dengan Allah bahawa mereka tidak pergi itu adalah dengan alasan ada rintangan peribadi yang tidak dapat dielakkan. Kalau rintangan itu tidak ada, kata mereka, mereka tidak akan tinggalkan. Maka dengan sebab alasan dibuat-buat itu, mereka telah membinasakan diri mereka. Nilai diri mereka telah jatuh. Mereka rusakkan diri mereka dan berbuat dusta. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Ini keunggulan kupasan Buya Hamka ini seperti mana yang telah disentuh sebelum ini, ialah keupayaan dia menggunakan bahasa yang sangat indah, kerana beliau juga seorang novelis, ya, sastrawan yang terkenal. Dan selain daripada itu, boleh juga kadang-kadang dikaitkan dengan peribahasa, dengan seloka, dengan pantun. Jadi memudahkan kita untuk menghadam dan menghayati. Jadi pengajaran daripada Tabuk ini adalah supaya kita lebih tegap, teguh dalam pendirian kita, dan hadapi masalah ni jangan besar sangat. Kita anggap masalah-masalah kecil itu Allah beratnya nak tanggung dan sebagainya, padahal kita diasak dengan keimanan, dengan akhlak supaya dapat bertahan. Jadi perkara besar itu dianggap ringan. Tetapi kalau lemah, dan seperti mana yang disebut dalam tafsir Al-Azhar ini sifat munafik, maka hal-hal yang kecil ini kurang sedikit apa dan sebagainya itu dianggap malapetaka dan ancaman besar. Berbalik kepada Hamka, ya, kita tahu bahawa beliau ini dibesarkan di Sumatera dan hidup dalam suasana adat, dan kemudian melalui ayahnya, dalam ada buku di Ayahku, dia terangkan bagaimana ayahnya memulakan suatu perubahan, reform, islah, hentikan segala sikap ta'assub dengan adat, dengan pahaman lama dan kolot yang disamakan dengan pahaman agama. Tapi menarik dalam buku itu, beliau juga mengatakan bahawa dakwah ini mesti lebih sederhana, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu gambaran diberikan bahawa sikap yang terlalu keras itu akan menyebabkan orang berpaling daripada kita. Kemudian beliau juga menjadi kontroversi sebab ini seorang alim, menulis tafsir, kemudian menulis karya cinta, Tenggelamnya Kapal Van de Beek, atau Merantau ke Delhi. Ini jadi filem kemudian, ya, yang juga popular di Indonesia satu ketika, Tenggelamnya Kapal Van de Beek. Itu ada satu lagi yang dijadikan juga filem, Di Bawah Lindungan Kaabah. Tetapi orang lupa bahawa yang dikisahkan oleh Hamka itu adalah pengajaran akhlak, kekuatan moral,
semangat dan daya juang, dan bukan sekadar cinta haru biru yang kita faham seperti mana yang sekarang. Umpamanya bila dikritik tentang novel cinta, apa yang Hamka bilang atau sebutkan? Kata dia, sebagai ahli agama, beliau menulis kisah cinta bukan sesuatu yang ortodoks, dan beliau ungkapkan dengan sendirinya akan heninglah serangan dan tantangan itu, dan kian lama mengertilah orang apa perlunya kesenian dan keindahan dalam hidup manusia. Ini dia paparkan kenyataan, ya, kecintaan yang ada batas susila dan akhlak dan etika, dan tidak mendukung pelanggaran akhlak. Itu kata Hamka. Hamka menulis banyak buku, ya, tentang, kalau saya sebut sini, Tuan Direktor, Angkatan Baru, Tenggelamnya Kapal Van de Beek, Tafsir Azhar, Tasawuf Moden. Tasawuf Moden ni agak lama dia mula diterbitkan, ya, tetapi yang saya tahu ini falsafah hidup. Yang falsafah hidup ini saya ingat tulisan yang di antara yang awal, kerana ada di perpustakaan ibu saya daripada sejak awal. Saya di bangku sekolah salah satunya, ya. Jadi beliau prolific sekali penulisannya, dan umpamanya dia menyentuh hal-hal yang semasa, yang contemporary. Bila soal umpamanya ketidakadilan dari segi kaum, dia mengatakan, mana ada keadilan di dunia sekarang? Di abad ke-20 kita mendapati ketidakadilan hukum kerana berlainan kulit, warna kulit. Hukum untuk orang kulit putih lain, hukum untuk orang kulit berwarna lain, ya. Bicara tentang kemerdekaan, apa kata Buya Hamka tentang kemerdekaan? Kemerdekaan suatu negara kalau tidak berpengkalan kepada kekuatan iman dan budi, nescaya akan runtuh kemerdekaan itu dari dalam. Ya. Maknanya yang mengganti sosok penjajah itu dari dalam, dari pribumi atau bumi putra, akan menjadi perompak dan tindakan yang zalim, mengikut hawa nafsu mereka, dan kerana nafsu sarakah itu, kerusakan dari dalam dan melunturkan semangat kemerdekaan yang murni. Nah, ini kritikan dia tentang golongan intelektual, ya, yang kita dulu sindir sebagai Profesor Kangkung. Ke sana boleh, dia ke sini boleh, dia ikut angin, dia tidak ikut prinsip dan pendirian yang tetap. Menurut Hamka, ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar, iaitu kaum intelek yang melacorkan diri, mengkhianati ilmu pengetahuan, lalu menjadi badut-badut yang setia, mengilmiahkan kebohongan. Wah, ini berat. Tapi tengok kekuatan bahasa dia. Satu ayat dengan pemilihan kata-kata yang tepat, melacorkan diri, kerana dia boleh jual. Mengkhianati ilmu pengetahuan, ilmu dikhianati. Menjadi badut-badut yang setia, tak payah ulas. Dan mengilmiahkan kebohongan. Dia bohong tu dengan intipati dan cara pendekatan, dengan footnote-nya, dengan reference title-nya, tapi kebohongan. Ada baru-baru ini seorang penulis muda, Khairuddin Junid, menulis buku Hamka and Islam, Cosmopolitan Reform in the Malay World. Ya. Tertarik dengan sarjana muda ini kerana tidak banyak kupasan mengenai Hamka dalam bahasa Inggeris,
dan melihat umpamanya tentang faktor wahyu dan akal, reason and revelation. Soal peranan wanita dalam Islam, soal keadilan sosial dalam Islam, soal gerakan tajdid dan islah yang juga disertai oleh Hamka, itu dikupas dengan baik. Jadi mudah-mudahan saya dapat dorong saudara sedikit sebanyak bacalah tentang falsafah hidup yang bermasalah dirungkai oleh Hamka, bila dan dia tekankan soal keadilan begitu dengan berat sekali, ya. Tak seorang pun manusia yang dapat menyingkir dari pergaulan ramai, pertukaran kepentingan dan pergantian fikiran. Yang menjadi pengawas dalam masyarakat ramai itu ialah rasa keadilan. Ya. Kalau tidak ada sense of justice, maka timbul penekanan manusia ke atas manusia, menghina warna kulit atau kaum, menindas rakyat bawahan. Jadi ini banyak dikupas dalam falsafah hidup Hamka. Baik, kita dalam minggu ini banyak dilontarkan dengan pandangan oleh Perdana Menteri dan Kerajaan mengenai pakej rangsangan kemudian menjana pertumbuhan ekonomi dan juga pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Secara umum ada beberapa langkah itu yang kita sambut kerana ia memberikan beberapa kelonggaran dari segi pembatasan atau jarak sosial supaya orang boleh bekerja dan mencari pendapatan dan sebagainya. Dan penjana 5 Jun yang diumumkan itu juga memberi peruntukan besar tambahan, ya. Saya ulas ringkas dulu setakat ini, iaitu ini seolah-olah satu belanjawan. Dia ini satu negara demokrasi di mana belanjawan dibentangkan dengan belanja puluhan bilion ringgit yang tidak dibahaskan di parlimen. Ya. Sebab itu kalau kita ada sikap yang agak humility, ada tawaduk, kita akan tahu bahawa semua hal ini mesti dibahaskan. Kalau tidak, rakyat umum itu dia dengar baca, oh ini bantuan pekerja, okey bagus. Tidak ada orang yang boleh persoal, minta diperinci, minta ditambah, dikurangi, dan yang lebih penting melihat pada peringkat dan tahap pelaksanaannya. Ini ya, umpamanya dari mana sumber kita dapat. Ya, betul kita harus belanja. Jangan kita harus bimbang sangat keupayaan kerajaan itu belanja. Tapi dari mana? Apakah kita belanja itu ikut peraturan yang sah? Ikut kaedah yang sah supaya jangan ada kebocoran, ketirisan, kecurian, rompakan di tengah jalan? Apakah sampai ke kumpulan sasaran kita? Nah, ini soal-soal yang perlu dibahaskan di parlimen atau dibuka secara lebih meluas. Untuk maksud ini saya telah memilih untuk meneruskan acara menemu bual. Orang yang di peringkat, ingat, bukan saja B40 tetapi di peringkat penjajah dan peniaga kecil, betul. Dan untuk mendengar sendiri dari bunyi yang hebat dan gagah perkasa di atas dengan yang peringkat di bawah yang cari nafkah harian mereka. Itu saya akan menemukan dua yang saya pilih dari Taman Medan dan juga dari Gombak. Di yang pertama saudara Syahrul Alif yang jual apam balik di Taman Medan. Jadi terima kasih Syahrul sudi bersama. Jadi sekarang ni dah mula buka. Jadi ya, bagaimana pengalaman Syahrul yang boleh start apam balik ni? Saya mula dah 2 tahun dah. Sebelum ni habis belajar dekat Politeknik. Jadi rider Foodpanda, ada modal buka API, sekarang ni apam balik.
Dia abang balik ni franchise kan. Okey. Dan maknanya sambutan adalah boleh lah cari makan. Ada, alhamdulillah. Dan biasanya buat wedding lah, untuk wedding, majlis raya. Jadi tahun ni semua cancel. Oh. Dia kalau setakat COVID-19 ni dengan beberapa bulan yang lalu tidak ada perniagaan, apa bentuk bantuan yang Syarul terima? Tak ada, tak ada bantuan apa pun. Cuma tahun ni untuk COVID ni adalah bantuan yang 800 tu. Maknanya ada mengikut rangsangan ekonomi ni diterima lah bantuan RM800. Terima lah. Pakat ni terima. Menteri Besar Selangor bagi tahu untuk penjajah ada peruntukan. Ada. Ada daripada Selangor. Selangor ada. Okey. Jadi maknanya sekarang dah mula perniagaan tu. Saya kena pergi beli rasa tengok dulu lah. Jadi Syarul buat seorang je? Saya seorang. Seorang. Dia waktu laris ni pukul berapa? Dia dalam petang, dia seorang balik kerja, balik sekolah, budak balik sekolah. Kalau ada Syarul nak bagi cadangan, kalau lah banyak untuk kerajaan ke, kerajaan negeri ke, apakah yang patut dilakukan? Tempat pun takkan dengan payung gitu, kalau ada sebagainya, ada hal-hal yang nak dikebukakan. Kalau untuk buat masa sekarang ni, COVID ni, tak ada apa cadangan lah. Sebab dia ramai sangat dah terdesak nak niaga cari duit kan. Tapi untuk masa akan datang, selari kan. Maknanya untuk peniaga tu, mana yang betul nak peniaga, bagi tapak. Macam dekat sini ada masalah tu, cuma bila ada tapak, orang yang tak peniaga ada nama dalam tu. Dia sewa dengan atas orang. Jadi peniaga yang sepatutnya peniaga ni, terasa lah. Jadi tak ada tempat nak peniaga. Terpaksa lah, macam saya pun kadang rainbow je tapak, mana dia jadi cowboy dah. Ya, point tu betul. Maknanya pertama kena sedia tapak. Tapi tapak tu janganlah orang lain sewa, kemudian dia sewakan pada peniaga yang lain. Jadi banyak tempat berlaku dia kendali oleh Malih Perbandaran. Jadi kita kena pasti benda ni diawasi lah. Yang keduanya saya ingat yang ditekankan tadi ialah soal tapak perniagaan yang agak menusabah lah ya. Jadi nampak adalah tempat yang boleh orang berniaga dan sebagainya. Okey, lain daripada tapak, modal lah sikit. Mudah. Biasalah mudah. Nak kena mudah juga. Tapi ini macam sekarang ni pun tekun ke ataupun hijrah, ada betul-betul pinjaman begitu? Tak ada. Sebab abang balik ni modal sendiri je. Saya tak berani lah nak pinjam, takut lah. Tak takut nak bayar balik tu kan. Baik. Lagi Terima kasih. mana mampu Terima kasih. Dan kena ingat tu saya kena pergi beli ni ya. Boleh cuba. InsyaAllah. Dia tak ada special punya apa, dia memang standard rasa dia. Dia nestem kacang. Dia biasa standard abang balik saya ni dia nestem, tapi baru ni saya tambah kacang lah. Oh kacang spray di atas lah. Ya. Tu nampak sihat saya. Terima kasih. Saya sendiri tak makan. Mungkin salam keluarga. InsyaAllah. InsyaAllah kita sampai. Terima kasih. Sama. Baik, saya sambung sesi ini untuk menubual saudara Khalid Arsyad yang berumur 70 tahun, peniaga mainan kanak-kanak di Simpang 3 Gombak. Dan dia telah berniaga agak lama, terjejas setelah beberapa bulan dengan COVID-19. Menantunya saya dengar pemandu bas persiaran pun tak boleh hidup meniaga selama ataupun memandu dan hilang pendapatan selama 3 bulan. Jadi saya tanya ya Khalid, sekarang bagaimana? Tak tahu apa saya nak buat sekarang. Duduk rumah je. Nak meniaga pun tak boleh kan. Saya meniaga di Pasar Telayang. Sebenarnya pasar baru tu, tapi tak maju lagi lah. Pasal tapaknya baru kan?
tapak yang baru, pasar baru lah, desa yang baru. Ya. Jadi dengan masa COVID ni berarti dia tak ada cadangan umum nak buka belum lagi ya? Dia nak buka, dah buka lah, tapi memang tak boleh menjaga, tak ada orang menjaga lagi kan. Oh. Jadi setakat ini maknanya yang menantu yang bawa bas pun tak boleh buat apa juga tak, lah. Tak boleh buat apa juga ya. Jadi Cik Khalid setakat ini daripada bantuan kerajaan diumumkan dah dapat lah. Tak ada juga, lesen tak ada, apa tak ada, pasal tu baru kan, jadi tak dapat, bantuan tu tak dapat lah. Tak, tapi ada kerajaan bagi yang RM800, kemudian yang untuk penjajah. Oh, untuk penjajah tu semua saya tak dapat. Cuma dapat yang apa je lah, yang apa nama tu, bantuan nasional tu kan. Oh ya. Betul, boleh kita kena semak tu. Ya, pasal kategori penjajah tu apa dia kena, pasal memang penjajah pun di Pasar Selayang kan? Pasar Selayang. Jadi maknanya dalam 3 bulan ni hidup macam mana? Macam tu lah, duduk aja, apa yang ada makan. Macam menantu Cik Khalid tu ada rencana pasal bas persiaran tak berjalan lagi kan? Tak berjalan lagi, tak tahu dia ada bantuan ke tak ada bantuan, saya pun tak pasti ya. Ya. Apa yang boleh Cik Khalid cadang? Tak tahu apa saya nak cadangkan. Tak, kalau umpamanya untuk ringankan beban hidup. Tak ada bantuan lah, sikit pun jadi kan. Kalau ada lah. Tapi ada lah bantuan kadang macam ni, makanan apa ni, beras, ada orang hantar tak? Ada juga, ada dia hantar. Ini apa kan, yang bantuan-bantuan yang apa ni lah, dia masa KP tu lagi kan. Ya, tu ada lah, ada 3 kali lah saya dapat. Baik, ni apa, jadi kalau sekarang ni kalau dah pasar baru Selayang tu dah dibuka. Ya. Masalahnya pelanggan kurang ke ataupun masalah orang? Pelanggannya pun kurang. Orang maklumlah kita jual main budak-budak kan, dia orang tak bawa keluar budak-budak ke pasar. Itu yang masalah dia. Jadi masalah tempat ke atau masalah bagaimana ya? Masalah tempat pun masalah juga. Ada masalah juga pasal tempat. Tempat dia macam sempit, tak tersusun kan. Tapi Cik Khalid dah berniaga dah 30 tahun. Bukan di situ. Dulu di situ juga, tapi dulu pasar lama. Pasar lama tu memang boleh lah di tepi jalan kan. Sekarang ni dia buka pasar baru tu. Bila buka pasar baru tu, dia bagilah kita tempat. Jadi tempat tu tak sesuai lagi lah. Baru dalam 6 bulan lebih kurang macam tu lah. Oh, dia ambil masa lah cukup nak tarik pelanggan ni kan. Pasal pun bertingkat kan. Ya. Itu baik Cik Khalid, saya cuba betul-betul nak ambil kesempatan nak dengar sendiri di bawah ni, sebab selalu kita dengar di atas saja. Betul. Yang Muhammad Muhammad, Datuk-Datuk, Tan Sri dia bagi pandangan. Kadang-kadang tak sama di bawah ni. Cakap Cik Khalid banyak lagi masalahnya. Niaga pun susah, pendapatan tak ada. Tak ada, betul. Terima kasih. Anak berapa orang Cik Khalid? Saya anak seorang je, tapi dah sendirian dah. Anak saya perempuan seorang. Di rumah sekarang dengan siapa? Saya duduk dengan anak saya lah. Rumah tu rumah saya, tapi saya duduk dengan anak lah. Alhamdulillah. Okay, salam semua lah. Terima kasih sekali lagi Cik Khalid. Ya, terima kasih Abang Mat. Baik, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dalam kesibukan kita bicara soal politik, parlimen, rancangan ekonomi, COVID-19 dan juga soal perkebunan, kalau saya kebun, kita jangan lupa bahawa kita juga tanggungjawab, terutama ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, untuk turun ke bawah. Sekarang ada kelonggaran,
maka turun ke bawah. Saya pagi tadi tengah hari saya ke Port Dickson dan saya ucap terima kasih kerana kerjasama yang diberikan bukan sahaja oleh pejabat daerah, oleh perbandaran, oleh Dewan dengan Negeri, Datuk Ravi pun ada, tetapi juga dengan Global Peace Mission, inisiatif ABIM dengan pimpinannya Ahmad Fahmi yang berusaha memberikan bantuan bersama. Kemudian saya juga turun seperti biasa ke rumah-rumah penduduk yang paling miskin di daerah untuk melihat sendiri sama ada bantuan sampai dan masalah yang mereka hadapi. Ada di kalangan semua kaum dan juga satu rumah khusus di mana seorang penghuni Cina di kawasan tanah syarikat, belum ada api. Kita akan cubakan walaupun itu masalah tanah. Jadi saya kata kalau boleh bagi sedikit kelonggaran, tidak beri pelepasan tanah tapi sekurang-kurangnya bagilah ruang untuk diberikan bekalan elektrik. Saya syorkan, selain daripada ucap terima kasih kepada generasi muda yang mempelopori usaha ini, saya ucap tahniah kepada mereka, tetapi saya juga syorkan supaya wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri dan di Parlimen terus menjalankan tugas mereka untuk mendampingi rakyat. Saudara-saudara, esok adalah hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Maka batik bagi pihak Pakatan Harapan dan Keadilan mendoakan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga ke bawah duli Tuanku dan Raja Permaisuri Agung serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat hidayahnya serta berada dalam keadaan sehat, sejahtera dan penuh kedaulatan. Semoga baginda kekal qarar memerintah dengan adil dan seksama serta terus berada pada kedudukan paling tinggi dalam perlembagaan negara. Seiring fungsi institusi raja sebagai pelindung agama Islam dan menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan semua kaum di negara Malaysia tercinta. Patik dan sekalian rakyat akan terus memberikan ketaatan kesetiaan yang tidak berbah bagi kepada institusi diraja. Dirgahayu Tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.